Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin petang semalam, Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP akan dilaksanakan selama 14 hari bermula esok 13 Januari sehingga 26 Januari 2001 yang melibatkan 6 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. 6 lagi negeri iaitu Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu, Kelantan dan 3 zon di Sarawak iaitu Kuching, Sibu dan Miri laksanakan perintah PKP bersyarat. Manakala PKP pemulihan ataupun PKPP hanya bagi Perlis dan Sarawak, semuanya untuk tempoh yang sama. Langkah tersebut dibuat kerana kerajaan memandang serius situasi ini, khususnya apabila fenomena harian penularan COVID-19 terus mencatat angka 4 digit sejak November 2021. Oleh sebab itu, di atas keutamaan kepada keselamatan rakyat dan bagi memastikan penularan COVID-19 diminimumkan dan diputuskan rantaiannya, maka kerajaan mengambil keputusan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi 6 negeri yang mencatat taburan kes terbanyak. Kalau kita lihat di negeri-negeri 6 negeri yang dikenakan PKP itu, keseluruhan negeri adalah merah. Semua daerah merah, ya. Sebelum ini kerajaan telah memberi kelonggaran bagi merentas negeri dan daerah, termasuklah melonggarkan pergerakan aktiviti harian. Namun begitu, dengan peningkatan kes 4 angka yang berterusan ini, pergerakan rentas negeri adalah tidak dibenarkan di seluruh negara, sama ada di kawasan PKP, di kawasan PKPB, malah di kawasan PKPP sekalipun untuk merentas daerah ke kawasan PKPB dan PKP tidak dibenarkan, kecuali dengan kebenaran khas, dengan kebenaran polis. Operasi oleh kerana kita telah mengenakan sekatan pergerakan rentas negeri, maka operasi SJR ataupun sekatan jalan raya akan mula berkuat kuasa pada tengah malam Rabu 13 Januari 2021. Walaupun manapun, setelah saya mengadakan perbincangan dengan pihak PDRM, terdapat kes-kes tertentu yang kita akan memberikan sedikit kelonggaran. Sebagai contoh, mereka yang telah pun membeli tiket penerbangan, yang kita tidak minta mereka membatalkan, tetapi diteruskan penerbangan mereka. Begitu juga dengan yang telah membeli tiket bas ekspres, boleh meneruskan perjalanan mereka. Dan kelonggaran ini hanya akan diberi kepada mereka yang mempunyai sebab-sebab tertentu. Ada yang saya difahamkan melawat keluarga yang sakit di hospital, dan mereka akan balik 2 hari daripada sekarang, mungkin hari Khamis. Saya pula bincang dengan pihak polis, kes-kes tertentu seperti ini dibenarkan, ya. Jadi jangan ada kebimbangan kalau mereka terperangkap di kampung seperti dulu. Masa PKP dulu, kita terpaksa membuat program khusus untuk membenarkan yang terperangkap balik, yang mana terpisah dengan keluarga dan sebagainya. Jadi mana-mana yang masih berada di kampung, yang belum pulang, saya harap pulang segera. Paling lewat pun mungkin hari Jumaat ini, untuk mereka boleh pulang ke rumah masing-masing supaya tidak ada sekatan pergerakan yang tak membenarkan mereka pulang dan akhirnya terpaksa berada di kampung selama tempoh 2 minggu lagi, ya.
Sebelum saya bercakap membangkitkan semula isu dan SOP PKP ini, saya nak pergi kepada laporan harian biasa dulu, iaitu mengenai Task Force Operasi Pemantauan. Semalam sebanyak 2,554 pasukan Task Force Operasi Pemantauan PDRM yang terdiri daripada 10,877 yang melakukan pemeriksaan sebanyak 47,525 bagi memantau pemantauan SOP ini. Dan semalam PDRM telah menahan 415 individu di atas kesalahan engkar SOP, yang mana 377 telah dikompaun, manakala 38 direman. Mengenai kawalan sempadan yang melibatkan agensi-agensi penguatkuasa beruniform, mereka masih terus memperketatkan kawalan sempadan. Kita telah pun mengeluarkan arahan supaya kawalan sempadan diperketatkan lagi. Dan kita juga minta supaya ditambahkan anggota dan aset di kawasan-kawasan sempadan ini. Hasilnya adalah tangkapan-tangkapan dilakukan. Semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 47 parti, 4 tekong dan 5 penyeluduk, serta merampas 9 buah kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Secara kumulatif, sejak 20 Mac 2020 sehingga 11 Mei 2021, seramai 10,861 parti, 854 tekong dan 426 penyeluduk telah berjaya ditahan, manakala sebanyak 277 kapal ataupun bot dan 1,174 kenderaan darat telah dirampas. Sehingga 11 Januari 2021, terdapat 15,669 kes yang melibatkan kes penglihatan. Kes penglihatan melibatkan 93 parti dan 15,482 buah kapal telah dilaporkan. Secara kumulatif, sejumlah 1,776 kes pengusiran turut dilaporkan, manakala yang melibatkan 1,006 parti, 9 tekong dan 532 buah kapal ataupun bot. Dan sekatan jalan raya semalam sebanyak 112 dilaksanakan. Jadi jumlah yang saya sebutkan tadi jelas membuktikan kejayaan Ops Benteng yang diketuai oleh Angkatan Tentera Malaysia dan dibantu bersama oleh pihak Polis Diraja, AKSAM, APMM dan lain-lain lagi. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam KPKT telah melakukan 13,634 operasi yang merangkumi 145 zon. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 719 individu telah tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan kesemua mereka telah dikuarantin. Mengenai tapak binaan, CIDB melaporkan semalam pihak penguatkuasa CIDB telah membuat pemeriksaan di 19 tapak binaan di seluruh Malaysia, dan daripada itu 17 tapak binaan mematuhi SOP yang ditetapkan, 2 lagi tidak beroperasi. Saya ingin memperjelaskan sedikit lagi tentang SOP di bawah PKP. Semalam Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menjelaskan agak detail mengenai SOP PKP, manakala beberapa menteri, iaitu Menteri Kanan MITI, hari ini saya difahamkan mengeluarkan press release atau laporan akhbar, kenyataan akhbar mengenai perkara yang melibatkan kementerian atau melibatkan industri di bawah MITI, sektor-sektor yang dibenarkan dengan SOP dan sebagainya.